Salam Satu Malaysia bersama saya Reni Robin dalam Best 510 edisi 28 November. Saksikan bahan tumpuan bagi jam ini. 632 pemohon fasa pertama layak menyewa rumah transit Satu Malaysia di Bukit Jalil, Kuala Lumpur dengan kadar sewa ditetap kerajaan RM250 sebulan. Menurut pengarah bahagian perancangan dan pembangunan projek PPR Jabatan Perumahan Negara, Dato' Ramlan Harun, penyewa dibenarkan menyewa untuk tempoh 2 tahun. Ia bagi memberi ruang kepada pasangan baru berkahwin berusia di bawah 30 tahun dan berpendapatan rendah memulakan kehidupan berkeluarga. Sekaligus membantu golongan muda ini menstabilkan ekonomi dan menyimpan wang untuk pembelian rumah pada masa akan datang. Universiti Sains Malaysia USM dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM membangunkan sistem berinovasi tinggi dikenali sebagai sistem gabungan kes kesihatan pergigian untuk penjagaan kesihatan pergigian. Menurut Naib Chancellor USM Profesor Dato' Dr. Omar Osman, fasa pertama pembangunan sistem itu dilaksanakan bermula tahun lepas menyaksikan 28,000 pesakit pergigian di USM dan UKM dikelaskan melalui penggunaan perisian My DRG Grouper. Pesakit dikelaskan mengikut keperluan rawatan dalam satu pengkalan data yang sistematik. Melalui sistem itu, purata sumber yang digunakan untuk setiap kumpulan diagnosis dapat dikenal pasti dengan tepat dan tarif rawatan pergigian dapat ditentukan. Sebanyak 17 penduduk daripada 6 keluarga dari rumah rakyat Kampung Pancur Seremban Negeri Sembilan yang terancam berikutan kejadian tanah runtuh Rabu lalu telah berpindah ke kawasan selamat. Manakala baki 10 penduduk daripada 3 keluarga akan berpindah dalam masa terdekat. Mereka dibantu oleh pihak bomba berpindah ke tempat yang lebih selamat. Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Azam Khamis memberitahu langkah pemantauan pergerakan tanah masih dilakukan anggotanya setiap 2 jam. Di Pulau Pinang, komuniti setempat di Pulau Aman mengambil inisiatif menganjurkan Pesta Pulau Aman dari 19 hingga 21 Disember ini sebagai inisiatif penjenamaan semula pulau tersebut. Usaha tersebut dilakukan Jabatan Kemajuan dan Keselamatan Kampung dengan kerjasama Persatuan Unit Nelayan Pulau Aman dan Persatuan Inap Desa Pulau Aman. Selain menarik pelancong asing dan tempatan, pesta tersebut juga dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat di pulau itu dan penduduk sekitar. Sebanyak 37 buah rumah inap desa termasuk chalet dan hotel bajet sedia untuk disewakan kepada pengunjung. Pengunjung boleh menaiki bot di jeti Batu Musang, Batu Kawan setiap 10 minit. Luar negara, gunung berapi Aso di Jepun mula meletuskan magma dipercayai kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Para penyelidik dari Pusat Pemantauan Cuaca Fukuoka menjumpai batu-batu gunung berapi berhampiran kawah berkenaan. Batu-batu tersebut terbentuk daripada magma yang dimuntahkan oleh gunung berkenaan. Letusan itu mencapai 1,000 meter yang turut mengganggu pengangkutan udara. Sementara itu, Agensi Meteorologi Jepun mengekalkan pengawasan tahap 2 yang melarang orang ramai memasuki kawasan berhampiran kawah berkenaan. Bandar ketiga terbesar di Australia, Brisbane, yang dilanda ribut teruk semalam menyebabkan kira-kira 90,000 buah rumah terputus bekalan elektrik. Angin kencang dengan kelajuan 140 km sejam menyebabkan tiang-tiang elektrik tumbang dan kabel-kabel rosak ditimpa pokok. Sehingga pagi tadi, sebanyak 68,000 rumah masih terputus bekalan elektrik. Akibat ribut itu juga, pengguna kereta api elektrik terkandas berjam-jam lamanya. Tingkap-tingkap kediaman pecah, pesawat ringan terbalik di landasan dan kereta-kereta rosak di hempak pokok. Ribut tersebut disifatkan sebagai yang terburuk melanda bandar yang didiami 2.2 juta penduduk itu sejak tahun 1985. Itu tadi antara paparan untuk jam ini. Banyak lagi laporan berita dapat anda ikuti dalam Nasional 5 bersama Farhatul dan juga Isham Salis ketika nanti. Teruskan bersama TV1, saya Redi Robin. Salam Satu Malaysia. Pengekalan akta hasutan dapat reaksi positif ramai pihak.
Assalamualaikum. Ini adalah National 5 28 November. Saya Hisham Saleh. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini. Ianya mengenai Tauke antara 10 ditahan polis berkaitan judi haram. Dua mayat ditemui terapung di Sungai Kulim. Bersama saya Nuzlat Laha langsung dari studio BRTM Kuching Sarawak mencatatkan sebanyak 187 kes rampasan melibatkan 49 juta batang rokok tidak sah tahun lepas yang bernilai RM309,000 itu melibatkan cukai RM2.5 juta. Ini telah meletakkan Sarawak antara negeri yang tertinggi mencatatkan perolehan kes-kes rokok kontraban. Apakah usaha Jabatan Kastam Diraja Malaysia membendung gejala penyeludupan dan pengedaran rokok kontraban di Sarawak? Ikuti jawapannya bersama saya seketika nanti. Saya Emran Azmi Rosli langsung dari studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini, pengekalan Akta Hasutan 1948. Bagaimana reaksi rakyat Sabah mengenai saranan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung keputusan kerajaan mengekalkan Akta Hasutan 1948 dengan cadangan pindaan memasukkan 2 peruntukan bagi mengukuhkan lagi akta tersebut. Perinciannya akan saya bawakan seketika nanti. Teruskan kepada rakan penyampai Farhatul dan Hisham Diang Sapuri. Silakan. Mayat 2 lelaki dipercayai warga asing ditemui terapung dalam jarak kira-kira 4 km antara satu sama lain di Sungai Kulim dekat kampung Tun Sardun, Bukit Mertajam lewat petang semalam. Mayat berkenaan dijumpai oleh orang awam yang lalu lalang di kawasan berkenaan. Mayat pertama ditemui terapung dibungkus di dalam kain, manakala mayat kedua ditemui dalam keadaan separuh bogel. Menurut jurucakap polis, siasatan awal ke atas mayat kedua mendapati terdapat kesan jerutan di leher. Polis mengambil masa lebih 1 jam untuk membawa naik mayat dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kedua-dua mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SSC Mazlan Kesah ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Cadangan penggubalan undang-undang khusus tangani militan akan memberi polis kuasa sepenuhnya untuk menangani ancaman pengganas. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, sudah tiba masanya undang-undang khas itu digubal dan digunapakai berdasarkan perkembangan situasi semasa. Jelas Tan Sri Khalid, beberapa negara lain di dunia mempunyai satu undang-undang anti penganasan di mana ia digunakan bagi menyekat ancaman pengganas. Kini tiba masa bagi Malaysia menggunapakai undang-undang sama. Kita ada perancangan kita, insyaAllah, jangan risau. Tetapi kita memerlukan list tools undang-undang untuk memberi kita lebih kuasa untuk tidak, kerana kita semua tahu POKA sosial ini adalah menjurus kepada atau criminal activities. Jadi ini kita sedang menghadapi aktiviti terorisme. Jadi kita perlu ada satu undang-undang khusus untuk berdepan dengan threat yang bakal digunakan oleh mereka untuk mengancam negara kita. Tan Sri Khalid turut memberi jaminan pihaknya sentiasa bersedia mempertahankan negara dari sebarang bentuk ancaman pengganas sama ada dari dalam dan luar negara. Juga polis juga akan memastikan Malaysia bebas dari menjadi sarang atau tempat latihan pengganas. Bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi menyokong keputusan kerajaan untuk terus mengekalkan pelaksanaan Akta Hasutan 1948. Melalui pengekalan rang, undang-undang tersebut dapat menjaga keharmonian dan menegakkan perlembagaan negara. Ya, kalau perkara itu sudah jadi perkara yang penting dan tindakan-tindakan perlu dilaksanakan, laksanakanlah dengan sebaiknya.
mengulas pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai pengekalan Akta Hasutan 1948. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke pameran antarabangsa pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia MAHA 2014 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Hadir sama Tun Jin Abdullah. Menurut Tun Abdullah, program MAHA dilihat satu perkembangan dan platform yang baik untuk memperluas pelbagai produk baharu. Produk ini juga mampu dibawa ke luar negara untuk dipasarkan. Sementara itu, kesemua 12 ahli Dewan Undangan Negeri Adun BN Selangor menyambut baik keputusan kerajaan mengekal dan memperkukuhkan Akta Hasutan 1948 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi memastikan negara terus aman. Malah langkah Datuk Seri Najib memperketat akta tersebut dianggap satu tindakan tepat. Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor, Datuk Muhammad Syamsuddin Lias berkata beliau dan Adun BN Selangor melahirkan kelegaan kerana kerajaan mendengar suara hati rakyat yang meminta akta itu terus dikekalkan. Katanya jika Akta Hasutan dimansuhkan, maka wujudnya pihak yang cuba mengambil kesempatan atas ketiadaan undang-undang penguatkuasaan itu. Katanya dengan adanya pengekalan serta penambahbaikan akta itu, pihak-pihak terbabit sudah tentu tidak lagi boleh bersuara dengan lantang terutama dalam isu-isu yang sensitif. Jadi saya rasa Akta Hasutan ini ialah untuk mengelakkan daripada orang memfitnah dan lebih buruk lagi bila memfitnah menghasut orang lain. Ini yang kita baik untuk memburuk-burukkan negara kita. Yang dan itu yang paling kita membimbangkan ialah untuk mencabar kedudukan kedaulatan negara kita, menjadi ancaman negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita di lobi sidang Dewan Undangan Negeri Selangor semalam ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agong UMNO 2014. Perdana Menteri menegaskan Akta Hasutan 1948 tidak akan dihapuskan. Sebaliknya diperkuat dan diperkukuhkan sekurang-kurangnya dalam dua perkara. Dua peruntukan khas yang akan dimasukkan, pertama melindungi kesucian agama Islam dan tidak boleh menghina agama lain, dan kedua tindakan keras ke atas sesiapa yang cuba menghasut supaya Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Ucapan dasar Presiden dalam Perhimpunan Agong UMNO 2014 di Kuala Lumpur mengenai Akta Hasutan 1948 mendapat reaksi pelbagai pihak. Dan rakyat negeri Sabah juga gembira akta tersebut terus dikekalkan bagi memastikan keamanan negara terjamin. Untuk mendapatkan gambaran penuh, ada baiknya kita terus sahaja ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Imran Azmi Rosli di sana. Imran, silakan. Akta Hasutan akan terus dikekalkan, malah akan dipertahan, diperkuat dan diperkukuhkan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa menyampaikan ucapan dasar Presiden dalam Perhimpunan Agong UMNO 2014 di Kuala Lumpur kemarin mengenai Akta Hasutan 1948 yang akan dikekalkan dengan cadangan pindaan memasukkan dua peruntukan khas bagi mengukuhkan lagi akta itu. Rata-rata rakyat di negeri ini menyokong usaha kerajaan mengekalkan Akta Hasutan 1948 yang bertujuan melindungi kesucian agama Islam dan agama lain. Mereka yang menghasut agar Sabah dan Sarawak keluar daripada Persekutuan Malaysia pula akan didakwa. Kalau sekiranya ditubuhkan hasutan ini, satu kawalan yang paling terbaik. Sebab perpaduan akan kukuh. Kita mau diwujudkan ini hal supaya rakyat di negeri Sabah Amnia Malaysia tidak berpecah belah. Saya bersetujulah dengan akta ini sebab benda ini boleh mengekalkan perpaduan dalam masyarakat lah, serta menambahkan banyak nilai murni dalam masyarakat. Saya sebagai belia setuju agar Sabah dan Sarawak harus dikekalkan di Malaysia sebab Sabah dan Sarawak ini merupakan penyumbang aset yang penting dalam negara Malaysia dalam aspek ekonomi, industri pelancongan dan sebagainya. Ya, kita kena fahamlah kan sebab ini adalah perlembagaan negara. So, bila mana orang buat salah memang kena dikenakan tindakan. Bagi saya setujulah. Sebab akta ini dah macam ada, setiap akta pun dia ada baik, ada tidak baik dah kan. Jadi mungkin kita boleh lihat
kebaikan dia. Cadangan pemansuhan Akta Hasutan 1948 dikemukakan buat kali pertama pada Julai 2012 dan akan digantikan dengan akta baharu yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional. Bagaimanapun, cadangan itu mendapat tentangan dengan pelbagai pihak memberikan pandangan kritikal mendesak agar Akta Hasutan 1948 dikekalkan bagi menangani isu-isu yang boleh menimbulkan ketegangan kaum dan agama. Keputusan kerajaan mengekalkan Akta Hasutan 1948 dengan cadangan pindaan sekaligus memperkukuh akta berkenaan adalah selari dengan kehendak majoriti rakyat negara ini. Menurut Perdana Menteri, Akta Hasutan 1948 yang diperkukuhkan mesti dikuatkuasakan secara adil supaya dapat mewujudkan negara Malaysia yang lebih aman, stabil dan harmoni. Keputusan kerajaan mengekalkan Akta Hasutan 1948 bertujuan memperkukuh perpaduan kaum iaitu asas penting kestabilan dan kemakmuran negara. Sekian laporan dari Sabah, teruskan kepada rakan penyampai Farhatul dan Hisham di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih atas laporan seperti tadi. Dan seterusnya Farhatul, hari kedua sesi perbahasan usul ucapan dasar Presiden UMNO menyaksikan para perwakilan terus menekankan kepentingan pengekalan Akta Hasutan 1948 seperti yang diputuskan pucuk pimpinan parti. Dan lebih utama aspek penguatkuasaannya itu. Itulah isu utama yang ditekankan para pembahas di Dewan Merdeka PWTC selain isu peremajaan parti, agama dan pendidikan. Laporan Perhimpunan Agong UMNO kini bersama Atikah Muhammad Naim di PWTC. Atikah, teruskan dengan laporan anda. Baik, rakan-rakan yang penyampai berita wilayah, terima kasih. Baik, di Dewan Merdeka ketika ini masih lagi berlangsung sebenarnya usul ucapan Presiden sejak daripada pagi tadi. Dan ketika ini Wakil Pergerakan Wanita YB Datuk Masnah Hamid sedang membahaskan usul ekonomi dan selepas itu juga Wakil Wilayah Persekutuan Bahagian Ceras Datuk Hajah Zurainah binti Musa juga akan membawakan usul ekonomi dan seterusnya diikuti dengan Wakil Sabah Datuk Bolkiah Haji Ismail juga akan membahaskan usul ekonomi. Sebenarnya saudara, penguatkuasaan Akta Hasutan melangkaui batas dan kepentingan politik mana-mana pihak. Justru pengekalannya amat penting demi menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Perkara itu ditekankan pucuk pimpinan UMNO memandangkan kesalahan menghasut tertakluk kepada sebarang perbuatan, ucapan, perkataan dan penerbitan yang bermaksud mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap institusi raja dan negara. Akta Hasutan ini untuk semua rakyat Malaysia. Siapa yang melanggar undang-undang, kita ambil tindakan. Waima dia dalam kerajaan ataupun dalam UMNO ataupun siapa-siapa saja. Itu perlu kita kuat-kuasakan. Kerana kalau tak kuat kuasakan, tak guna kita ada undang-undang ataupun segala apa peraturan-peraturan yang telah pun diluluskan. Saya percaya kerajaan tidak bergerak secara dalam kekosongan vacuum. Tindakan-tindakan kerajaan yang tidak tepat, tidak betul ataupun yang berasaskan kepada semata-mata tindakan politik tentu dalam keadaan keterbukaan dan keadaan konektiviti yang tinggi rakyat akan tahu. Jadi kerajaan tak boleh nak nyorok dan elak. Ketiga sesi perbahasan ke atas usul ucapan dasar Presiden, perwakilan turut menekankan kepentingan aspek penguatkuasaan Akta Hasutan berbanding pengekalannya semata-mata. Janganlah Akta Hasutan tinggal Akta Hasutan sahaja, tanpa ada penguatkuasaan. UMNO Negeri Sembilan menyatakan bahawa mengekalkan akta penting. Tetapi yang lebih penting ialah penguatkuasaan. Tolonglah ambil perhatian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Penguatkuasaan amat penting. Tidak guna kita mengekalkan akta tapi penguatkuasaan tidak dapat.
Proses peremajaan UMNO perlu dizahirkan menerusi tindakan yang bersifat remaja dan agresif, bukan hanya atas faktor umur semata-mata. Itu pandangan senada Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Hassan Malik dan Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Datuk Jalani Johari mengenai proses peremajaan UMNO. Maknanya peremajaan dalam konteks yang skop yang begitu luas. Maknanya dari segi tindakan kita, tindakan orang muda, agresif dan sebagainya, bekerja keras. Inilah maksud tadi. Sebab jangan kita fikir anak-anak muda Gen Y ni kita bagi dia tempat dan sebagainya. Sepatutnya dari segi tindakan pun mesti bersifat remaja tadi. Keagresifnya pun mesti ditekankan melalui yang nilai remaja itu sendiri. Sebab parti kita memerlukan sebenarnya kesepaduan daripada semua peringkat. Kita perlu remaja, tak semestinya faktor umur. Jadi kita kena bukti. Jadi apabila yang walaupun diluahkan oleh pemuda kan semalam, 2 hari lepas pun yang mengatakan kita mahu peremajaan parti, kita kena buktikan. Bukan jawatan sebenarnya. Kita bukan perlu jawatan, tapi kita kena buktikan bahawa kita boleh meremajakan parti itu. Itu yang penting. Sekretariat Mahasiswi Nasional dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekretariat ini bertujuan menyatupadukan idea, tenaga dan kebolehan mahasiswi dari IPTA dan IPTS dalam meneruskan agenda kepimpinan negara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Diinspirasikan Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin, ia bagi mendedahkan golongan mahasiswi dengan dunia politik, ekonomi dan pendidikan. Selepas ini kita akan pergi ke universiti untuk mencari pemimpin-pemimpin ataupun pelajar-pelajar yang boleh kita jemput mereka untuk bersama-sama dengan kita dalam komiti tersebut. Pengasas Sekretariat Mahasiswi Nasional Nurjana Nadirah Muhammad Hadi pula menganggap golongan mahasiswi muda perlu diberi pendedahan sebenar dunia politik dan ekonomi agar mereka dapat menimba ilmu dan berkongsi idea. Sekiranya mereka ingin join untuk menyertai Sekretariat Mahasiswi Nasional, kami ada Facebook page Sekretariat Mahasiswi Nasional dan boleh mendaftar ataupun inbox kami di Facebook tersebut. Perjalanan laporan media pada Perhimpunan Agung UMNO kali ini lebih meluas dan komprehensif. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pengumasan dan topik-topik yang disentuh dilaporkan dengan terbaik dan berkesan. Jelas Datuk Seri Najib, dengan aplikasi teknologi komunikasi maklumat ICT, ia dapat melancarkan penyaluran maklumat dengan pantas sama ada melalui media arus perdana atau media baharu. Saya nampak liputan media pada kali ini lebih meluas lagi dan dapat memberi perspektif yang lebih tepat lagi sebab media sekarang ini diberi kemudahan dan aplikasi teknologi yang terkini, jadi kemampuan media untuk buat laporan yang lebih tepat, yang lebih pantas lagi nampaknya lebih menyerlah pada kali ini. Datuk Seri Najib menjelaskannya selepas melawat bilik operasi media RTM di PWTC. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik turut menyampaikan sendiri informasi operasi RTM kepada Perdana Menteri. Antara lain, Perdana Menteri turut diberikan maklumat mengenai televisyen interaktif skrin sesentuh buatan tempatan berjenama Reka. Saudara, seperti tradisinya, solat Jumaat ketika Perhimpunan Agung UMNO didirikan jemaah di Aras 4 PWDC. Presiden Parti Datuk Seri Najib Tun Razak bersama para perwakilan dan pengunjung menunaikan solat yang diimamkan Ustaz Muhammad Syukri Ali. Khutbah disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom dengan tajuk Memperkasa Agama, Bangsa dan Negara. Intipati khutbah menyentuh mengenai pentingnya memperkukuh kesatuan ummah dalam solidariti selain menghayati semangat cintakan negara. Selesai solat Jumaat, para jemaah turut mendirikan solat sunat hajat memohon kesejahteraan rakyat dan negara. Datuk Seri Najib dan kepimpinan UMNO kemudiannya bersalaman dengan para jemaah.
Dalam acara berasingan, Datuk Seri Najib Tun Razak menghadiri majlis makan tengah hari bersama perwakilan UMNO Pahang di Dewan Tun Ismail. Jamuan makan tengah hari anjuran Perdana Menteri sendiri itu merupakan acara tahunan wajib setiap kali Perhimpunan Agung UMNO. 300 orang dari 14 bahagian UMNO Pahang hadir termasuk Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob dan Barisan Exco Negeri. Selain mengikuti persidangan, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mary Yassin meluangkan masa melawat pameran wanita kreatif bertempat di Aras 5 PWTC. Ia mempamerkan kreativiti wanita menghasilkan pelbagai hasil kraftangan. Tan Sri Muhyiddin Yassin melawat 14 gerai pameran yang disertai 8 buah negeri iaitu Sabah, Terengganu, Perlis, Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Beberapa aktiviti turut diadakan, antaranya pertandingan gerai pameran popular dan pertandingan produk kraftangan paling kreatif. Antara artis yang turut hadir memeriahkan pameran ini, pelakon terkenal Vanida Imran. Pameran mula dibuka bermula 9 pagi hingga 6 petang sehingga 29 November ini. Menang kalah sesuatu parti politik bergantung kepada cara pengendalian maklumat dan mempengaruhi pemikiran menggunakan propaganda. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata propaganda mampu mengubah sesuatu yang bersifat maklumat dengan tujuan mempengaruhi masyarakat. Beliau menjelaskan demikian ketika melancarkan buku Kuasa Propaganda di PWTC. Buku tulisan Budiman Muhammad Zohdi ini diyakini mampu membuat masyarakat memahami teknik-teknik yang digunakan dalam propaganda secara tidak langsung mengurus propaganda politik. Ya, selain daripada tumpuan terhadap perbahasan, para perwakilan dan orang ramai tidak melepaskan peluang untuk mengunjungi ruang-ruang pameran yang disediakan untuk membeli belah. Pelbagai produk sebenarnya ditawarkan untuk pilihan di ruang pameran di Aras 3. Dan untuk mendapatkan gambaran selanjutnya, kita terus saja bersama dengan Syahril Sarapudi di sana. Syahril, silakan. Atikah di Aras 2, naik satu tangga di Aras 3, inilah saya berada. Ini kalau anda saksikan, ini sebenarnya pintu masuk menuju ke 200 gerai yang ada. Wow, banyak betul. Kepada yang datang ke PWTC memang tak rugilah. Boleh datang menuju ke gerai-gerai, banyak jualan. Ini ada gerai ataupun booth dari Melaka Menarai Warisan Dunia UNESCO, banyak juga yang dibawakan untuk tontonan mereka yang datang ke PWTC. Saya tertarik juga nak bawakan perhatian anda semua, selain nak menjengah ke gerai-gerai jualan. Ini juga penting. Abang tunjuk sikit bang. Ini gerai booth KKMM. KKMM pun katanya banyak jugalah acara-acara yang dilaksanakan sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO. Kita nak bersama mungkin salah seorang tetamunya. Ini ke tetamu saya, namanya? Assalamualaikum, nama saya Zuhaimi Madun. Zuhaimi Madun. Zuhaimi Madun. Orang panggil Jimmy. Ya, saya. Daripada saya wakil daripada Multimedia Development Corporation yang berpangkalan di Cyberjaya, yang merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ni ramai nak tahu ni, apa KKMM buka gerai ni, nampak macam bagi hadiah je semua ni. Okey, kami di di KKMM ni sebagai wakil kita mengadakan pameran gaya hidup digital. Okay. So terdapat lebih 12 agensi di bawah KKMM yang terlibat serta jabatan-jabatan di bawah KKMM. Dan antara acara yang kita adakan hari ini dan hari-hari sebelumnya termasuk esok juga, kita yang sedang berlangsung ni ada kuis interaktif yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Pos Malaysia. Satu lagi, hadiah apa yang mereka dapat ni? Ya, itu hadiah tu rahsia lah. Hadiah tu rahsia, kena kena datang sendiri dan jawab soalan, ambil bahagian. Dan tapi hadiah yang ditawarkan agak menarik. Dan orang kata ada ciri-ciri budaya digital. Budaya digital. Okey, Jimmy, terima kasih. Sama-sama. Okey, jadi jatah ramai-ramai ke gerai KKMM. Ni tengok sikit ni. Inilah antara yang dilaksanakan di sini. Jawab je soalan, dapat hadiah. Murah, mudah saja kan. Okey, apa lagi yang menarik di sini ya? Jom kita putar ke sini sekejap. Silakan puan. Okey, ini sebenarnya pintu masuk utama ke gerai-gerai jualan. Seperti saya katakan tadi, ada 200 gerai semua. Jadi datanglah beramai-ramai ke PWTC sebenarnya dengan Perhimpunan Agung UMNO untuk ruangkan masa yang pastinya menarik berada di PWTC. Selain dengar bahas, anda juga boleh sama-sama membeli belah bersama keluarga saya. Esok hari Minggu kan, hari Sabtu kan, kalau boleh datang dengan pengangkutan awam lah, sebab kalau datang semua dengan kenderaan sendiri, parkirnya agak sesak juga. Okey, jadi saya nak kembalikan perhatian anda bersama Atikah di Aras 2. Atikah.
Ya, selain daripada gerai jualan yang seperti yang Syahrir berkatakan tadi, sebenarnya ada booth pelbagai perkhidmatan awam dan swasta dibuka sebagai one-stop center yang dikunjungi orang ramai dan para perwakilan yang mengambil kesempatan untuk menyelesaikan urusan bil yang tertangguh. Baik, untuk perkembangan lanjut kita terus saja bersama dengan Alia Jasmine. Alia. Sepanjang Perhimpunan Agung UMNO 2014, sebanyak 27 buah booth dibuka di pameran korporat yang mewakili 27 buah syarikat. Dan kini saya berada di booth SPNB, iaitu Syarikat Perumahan Nasional Berhad, untuk mengetahui perkembangan terkini projek perumahan rakyat dan rumah idaman rakyat. Dan sehingga Oktober dikatakan lebih dari 71 buah ribu rumah telah pun diluluskan dan lebih dari 31 buah ribu rumah telah pun diluluskan status pembinaannya. Dan kini bersama saya merupakan Eksekutif Kredit Jualan dan Pemasaran SPMB, iaitu Encik Muhammad Jamil bin Abdul Rahim, yang akan kongsikan update ataupun maklumat terkini mengenai perjalanan syarikat SPNB. Terima kasih Encik Muhammad Jamil. Ya, terima kasih. Mungkin Encik Jamil boleh kongsikan maklumat terbaru berkenaan dengan permohonan sepanjang Perhimpunan Agung UMNO ni. Berapa banyak permohonan yang telah diterima? Setakat hari ini 28 hari bulan 11, setakat ni dalam 50 permohonan lah yang kita dah terima. Bakal-bakal pembeli untuk rumah aspirasi rakyat, mesra dan idaman lah. Termasuk sekali semua tu. Mungkin boleh ceritakan sedikit update ataupun maklumat yang paling terkini perjalanan syarikat SPNB? Untuk projek yang terkini yang di bawah syarikat aspirasi, antara kita telah meluluskan 16 projek dan bilangan unit dia adalah 12,408. Ini data ni setakat bulan 10 2014. Dan antara projek yang telah diluluskan itu adalah yang di daerah Batu Gajah, Perak, dan juga di Cyberjaya 10 di Selangor lah. Dalam unit dia 2,804 dan yang satu tadi itu 394 unit. Terima kasih Encik Jamil atas perkongsian sebentar tadi. Baik, kepada anda yang masih belum berkesempatan untuk ke Perhimpunan Agung UMNO ni, anda boleh datang ke sini kerana Perhimpunan Agung UMNO ni akan berakhir esok dan terdapat pelbagai aktiviti dan pameran yang ataupun jualan yang begitu menarik dengan harga yang sangat berpatutan ada di sini. Jadi sekian saja dari saya, Alia Jasmine untuk RTM. Baik, terima kasih Alia di booth pelbagai perkhidmatan awam dan swasta sebentar tadi. Baik, perkembangan yang lain, membeli 8 surat khabar berbeza setiap hari bagi memastikan berita mengenai tokoh yang diminati dapat dijadikan album koleksi. Itu aktiviti sampingan Abdul Rahim Cik Muhammad Nur dari Kangar Perlis yang kini sudah menjadi aktiviti utamanya. Bermula dengan tokoh terbilang negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Abdul Rahim baru sahaja menyiapkan album Keratan Akhbar kedua Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir. Sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2014 ini, beliau mengambil inisiatif datang sendiri ke PWTC untuk mendapatkan tanda tangan bagi album 100 Hari Datuk Seri Mukhris sebagai Menteri Besar Kedah. Koleksi sebelum ini membabitkan aktiviti Datuk Seri Mukhris yang dikumpul sejak beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Anak jati Perlis ini tidak pernah menganggap hobinya sia-sia walaupun terpaksa berbelanja lebih RM10 sehari. Malah minatnya itu mendapat sokongan keluarga dan rakan-rakan. Di hujung-hujung peletakan jawatan Tun Mahathir, dia telah memilih Datuk Paduka Mukhris sebagai calon untuk kesinambungan kepimpinan politik beliau kan. Jadi dari itu Pakcik belum tengok dia sudah diketengahkan oleh masyarakat, oleh kepimpinan atas kan. Bermula dari itu Pakcik mula mengumpul lah. Selain Datuk Mukhris, Abdul Rahim telah membuat album yang sama mengenai Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man, Raja Muda Perlis, Tunku Faizuddin Jamalul Lail dan Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris Sultan Ibrahim Ismail.
Ya, bukan hanya usul ucapan dasar Presiden, para pembahas turut membahaskan usul ekonomi, agama dan pendidikan. Antaranya, Wakil Perak menekankan kepentingan UMNO memperkasakan usaha meraih sokongan tuntas orang Melayu dan Bumi Putra, kunci survival UMNO sebagai tonggak pentadbiran negara. Golongan yang sentiasa menyokong UMNO dan BN tidak boleh dibiarkan terus hidup dalam kesusahan di sebalik kejayaan yang dinikmati di negara ini. Wakil Negeri Sembilan pula menekankan kepentingan usaha memperkasa pusat daerah mengundi PDM di seluruh negara untuk benar-benar mendekati masyarakat di akar umbi. Saya kira setakat ini sahaja perkembangan dapat dikongsikan di ruang legar PWC ketika ini. Sebelum itu kita saksikan visual yang disediakan. Sebelum kita kembali bersama rakan penyampai dan kasih silakan. Polis berjaya menahan 10 lelaki termasuk seorang tauke judi dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kampung Salak Baru, Sungai Siput tengah malam semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Deputi Superintendent Ernest John mendedahkan 6 komputer riba dipercayai digunakan untuk kegiatan perjudian turut dirampas. Serbuan jam 12.30 tengah malam itu berjaya menahan pemilik rumah berusia 56 tahun yang bertindak sebagai tauke judi. Manakala 9 yang lain dipercayai kaki judi berusia 17 hingga 29 tahun. Kegiatan mesin perjudian komputer ini dijalankan di rumah tersebut, iaitu rumah yang separuh simen dan kayu dengan keadaan sembunyi. Di mana kebanyakan pemain-pemain ini ataupun orang yang datang berjudi di sini dia kenal dengan penganjur ini, saling mengenali. Jadi kediaman rumah ini telah dijadikan tempat kegiatan mesin perjudian dan hanya komputer riba saja yang digunakan. Menurutnya, pemilik rumah tersebut baru sehari menjalankan aktiviti perjudian di rumahnya itu dan hasil maklumat serta risikan sepasukan polis bertindak menyerbu kediaman terbabit. Polis turut merampas wang tunai sebanyak RM500 dan semua yang ditahan kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Pemilikan daun, serbuk dan cecair ketum dikenal pasti sebagai penyumbang utama peningkatan kes narkotik di Perlis, terutama di Arau. Ia mewakili peratusan terbesar daripada keseluruhan 493 kes narkotik melibatkan 503 tangkapan yang dilakukan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Arau sejak Januari hingga Oktober lalu. Menyedari perkara itu, Ketua Polis Arau Superintendent Ku Yaakob Ku Hamad komited mempertingkat penguatkuasaan bagi mengekang sepenuhnya kegiatan penyalahgunaan dadah di daerah terbabit. Telah dicatatkan dan jumlah ini terus meningkat kepada 50 kes dengan 57 tangkapan daripada Januari hingga Oktober pada tahun ini. Beliau ditemui pada program High Profile Police Policing dan pelupusan barang kes narkotik IPD Arau di mata air Perlis. Pelupusan barang kes tersebut membabitkan 164 kes yang diselesaikan melalui proses mahkamah sepanjang tahun 2012 hingga Mac 2014. Dan ia melibatkan jumlah barang yang dimusnahkan bernilai RM80,000. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penularan ajaran sesat yang dikenali sebagai Milah Abraham yang kini aktif di Pahang. Ajaran tersebut dipercayai pecahan daripada gerakan pemuda Khafi Indonesia yang difatwakan haram oleh Jabatan Mufti Pahang sekitar tahun 2009. Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Datuk Muhammad Ghazali Abdul Aziz mendedahkan kumpulan tersebut kini dipercayai kembali aktif dan mempunyai pengikut seramai 3,000 orang. Menurutnya, ajaran sesat yang didapati menyeleweng daripada akidah Islam dan menganggap ajaran Islam hari ini terpesong dari ajaran sebenar. Pengamal ajaran sesat itu juga menyasarkan golongan muda yang kurang ajaran Islam menjadi medan untuk mereka menyampaikan dakwah ajaran sesat mereka.
Kita sedang memberi hebahan sekarang ni kepada semua masyarakat kita melalui program jelajah akidah kita. Kita takut orang yang dah terlibat ni dia ta'assub yang melampau sebenarnya. Dia tak boleh nak kita beri khidmat nasihat secara biasa-biasalah. Mereka ni ta'assub yang melampau. Jadi langkah kita yang pertama ni membendung supaya jangan orang ikut mereka lah. Jadi kita kena beri penjelasan secepat mungkinlah kepada masyarakat kita. Terutama kepada anak-anak muda dan golongan orang-orang yang berpengetahuan, bukan orang yang tidak berpengetahuan. Mereka jadi kumpulan sasar mereka lah sekarang ni. Beliau sebelum itu ditemui pemberita pada Majlis Perasmian Festival Halal Kuantan 2014 di Pekarangan Majlis Negeri di Kuantan. Sehubungan itu, beliau menggesa semua masyarakat melaporkan kepada Jaib sekiranya mengetahui penularan ajaran berkenaan yang dikatakan ini bergerak aktif di seluruh daerah di Pahang. Ajaran sesat Milah Abraham ini pada awalnya dikesan di Felda Kraton. Muazzam Shah Rompin membabitkan 13 individu. Pengikut ajaran sesat Milah Abraham ini mengaku bukan beragama Islam kerana mendakwa Islam bukan agama yang asli, tetapi menganggap Milah Abraham adalah agama sebenar yang kononnya ajaran Nabi Ibrahim selain tidak makan daging sembelihan orang Islam. Baik, hari ini merupakan hari ke-9 Maha 2014 berlangsung dan sambutan yang diterima amat baik. Betul, Prahatul. Dan walaupun ramai pengunjung yang datang ke pameran tersebut, namun keadaan lalu lintas di sana tetap berjalan dengan baik. Di Laila Kadir ada laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Hisham dan juga Faratul. Ketika ini saya sedang berada di Maha 2014 bertempat di MIPS, Taman Pameran Pertanian Malaysia MIPS Serdang, bertempat di Serdang. Dan pada kali ini Maha 2014 memberi penekanan utama pada tahun ini tentang pembangunan belia dan juga usahawan tani yang berpotensi. Dan ketika ini saya sedang bersama Nur Hafizah Syah Abdul Rahman, iaitu pengurus projek dan pengurusan pengunjung Maha 2014. Baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Bila hari ini merupakan hari yang ke-9 Maha 2014 telah pun berlangsung. Boleh kongsikan bersama kami tentang bagaimanakah keadaan lalu lintas yang selama Maha 2014 berlangsung pada hari ini? Terima kasih Delaila. MIPS selaku pengurus tapak Maha sejak tahun 2006 telah lama bersedia untuk menerima pengunjung yang kian meningkat dari hari ke hari. Keadaan lalu lintas di MIPS kali ini boleh dikatakan yang terbaik pernah kami uruskan, di mana kami telah menambah baik kemudahan-kemudahan untuk keselesaan pengunjung pada Maha kali ini. Pengunjung tak perlu risau untuk mengunjungi Maha kerana kami ada menyediakan shuttle bus secara percuma dari komuter Serdang ke MIPS dan juga parking satelit yang bertempat di UPM dan juga Mardi. Terdapat juga feeder bus yang akan mengangkut pengunjung ke tapak MIPS daripada feeder tempat tadi tu ya. Di samping itu juga kami ada menyediakan sebanyak 5,000 lot parking untuk keselesaan pengunjung kami pada Maha kali ini. Dan juga bagaimanakah pula dengan kemudahan pengangkutan dalaman di sekitar Maha 2014 ni? Okey, bagi kemudahan pengangkutan dalaman pula, kami akan menambah bilangan bas yang bagi menampung pengunjung yang kami jangkakan akan meningkat pada hujung minggu ini. Sebanyak 34 unit tram dan juga beserta wagon dan traktor yang unik turut kami sediakan untuk pengunjung-pengunjung Maha berkunjung kepada pameran-pameran yang disediakan di sekitar Maha pada kali ini. Jom datang ramai-ramai, yang tinggal 2 hari saja lagi, Delaila. Baik, terima kasih Puan Hafizah. Dan juga untuk pengetahuan anda, masa untuk pameran berlangsung di Maha 2014 ini telah pun dilanjutkan pada asalnya pada pukul 10 malam, kemudian telah pun dilanjutkan hingga 12 malam bagi hari ini dan juga untuk esok. Dan pada anda yang masih belum datang ke sini, bolehlah berbuat demikian. Dan hari terakhir untuk Maha 2014 ini adalah pada 30 November pada hari Ahad ini. Dan itu saja dapat saya kongsikan bersama anda pada hari ini. Kita kembali bersama rakan setugas Hisham dan juga Farhatul. Terima kasih Delaila. Bermodalkan simpanan serendah RM10, pemegang sijil simpanan premium SSP Bank Simpanan Nasional BSN berpeluang memenangi BMW 320i sempena Fiesta cabutan SSP bulan November di Plaza Ipoh Parade esok. Dan cabutan yang merupakan aktiviti bulanan biasa itu sebahagian daripada usaha berterusan menggalakkan tabiat menyimpan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 2 hari kempen promosi yang bermula hari ini termasuk persembahan artis tempatan, kuis SSP, batik art family, racing simulator, permainan interaktif di samping pertandingan karaoke dan persembahan bintang kecil. Menurut pengarah BSN Negeri Muhammad Hafiz Hashim, selain kaunter promosi di pusat beli belah itu, pihaknya turut menjalankan promosi bersama 44 cawangan BSN, ejen bank berdaftar EBB di kampung-kampung serta kempen tabungan pelajar dan guru. Kita telah mengadakan kempen promosi dan kita bawa orang ramai untuk menyaksikan cabutan SSP ini secara langsung di Ipoh Parade ini. Jadi inilah peluang untuk orang ramai menyimpan dalam SSP dan ianya produk patuh syariah selain daripada pelbagai lain-lain kemudahan. Muhammad Hafiz berkata demikian ketika ditemui pada fiesta tersebut. Beliau turut menyeru orang ramai khususnya yang berada di Perak supaya menyertai fiesta. Selain menabung, mereka juga berpeluang memenangi hadiah menarik yang ditawarkan. Bagi pemegang yang ditemui, mereka menyifatkan skim yang dijalankan ini bermanfaat dan sewajarnya diteruskan untuk tempoh jangka masa panjang. Ini satu cara untuk memupuk tabiat menabung dan mendidik diri untuk berjimat cermat. Dia punya cabutan ini hadiah-hadiah main-main mah. Ada kereta yang sekarang ada 1 juta. Suka biasa lah. Lagi dia tak simpan dalam, dia dalam luki wang dalam luki lah, ada interest lagi lah. Bagi menarik lebih ramai menyertai skim ini dan memenanginya, BSN turut memperkenal cabutan istimewa dengan menawar SSP bernilai RM1 juta yang akan diadakan pada bulan Disember semasa cabutan perdana. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Nasional 5 dan sekarang ini kita beralih pula ke laporan lintas langsung negeri-negeri rakan-rakan penyampai di Sarawak dan juga Kedah. Kita mulakan terlebih dahulu dengan laporan dari Sarawak. Silakan. Terima kasih Hisham di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan terus menjalankan operasi bersepadu bersama agensi-agensi penguatkuasa yang lain melalui operasi pacak sebagai usaha membantras aktiviti penghidupan dan penjualan rokok haram dan minuman keras yang dilihat masih berleluasa terutamanya di Bintulu yang dianggap sebagai kawasan panas di negeri ini. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Malaysia Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Haji Matrang Suhaili memberitahu operasi bersepadu akan melibatkan pihak berkuasa tempatan iaitu Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK serta agensi penguatkuasaan lain. Beliau bercakap pada sidang media selepas pelancaran Operasi Pacak Sarawak 2014 di Bintulu. Operasi pacak akan dijalankan selama sebulan bermula hari ini. Melalui operasi itu, agensi-agensi penguatkuasa yang terlibat akan menguatkuasa undang-undang mereka sendiri dan mengambil tindakan undang-undang ke atas kesalahan yang dilakukan oleh peniaga, terutamanya pengedar rokok dan minuman keras. Antara tindakan yang akan dilaksanakan termasuk mengadakan serbuan, rondaan dan risikan serta tinjauan oleh pegawai penguatkuasa ke atas premis-premis perniagaan yang menjual rokok dan minuman keras. Beliau juga memberitahu Jabatan Kastam telah menjalankan operasi gempur pada Rabu lepas 26 November di sekitar Bintulu. Dalam operasi itu, 5 serbuan telah dibuat melibatkan rampasan 15,288 batang rokok haram dengan cukai dianggarkan berjumlah RM8,113. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 30-an dan seorang wanita berusia 63 tahun telah ditahan. Kedua-duanya telah didakwa di Mahkamah Bintulu hari ini. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 atas tuduhan memiliki rokok belum lulus kastam. Menyentuh pungutan cukai pula, Datuk Haji Matrang pada sidang media yang sama memberitahu setakat kemarin pihaknya telah berjaya memungut cukai berjumlah RM902 juta tahun ini. Lebih 50% pungutan tersebut datangnya daripada Duty Eksport sebagai penyumbang terbesar, manakala cukai perkhidmatan menjadi penyumbang kedua terbesar dengan anggaran RM124 juta atau 13.8% daripada keseluruhan pungutan hasil negeri.
Sementara itu, tambahnya Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bintulu telah mencatatkan pungutan hasil sebanyak RM344 juta bagi tempoh yang sama tahun ini, iaitu lebih 38% daripada keseluruhan pungutan hasil negeri Sarawak. Datuk Haji Matrang juga menjelaskan bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Sarawak telah berjaya merampas barang seludup bernilai RM4.86 juta melibatkan cukai berjumlah kira-kira RM8 juta melalui aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang 11 bulan tahun ini. Katanya melalui penguatkuasaan itu juga sebanyak 596 kes melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Kastam 1967 dicatatkan yang memperlihatkan penurunan sebanyak 11.9% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Katanya antara barangan utama yang dirampas ialah rokok, minuman keras, mercun dan kenderaan. Rokok merupakan komoditi utama yang dirampas tahun ini dengan nilai sebanyak RM609,709 serta cukai sebanyak RM5.38 juta. Turut dirampas minuman keras bernilai RM378,809 melibatkan cukai sebanyak RM1.16 juta. Datuk Haji Matrang mengalu-alukan kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklumat kepada jabatan itu dalam usaha membantras sindiket yang membekal dan mengedarkan barangan seludup di negeri ini. Tahniah kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia atas usaha dan kejayaan dalam menangani gejala penyeludupan dan pengedaran rokok dan minuman keras di negeri ini. Semoga usaha dan operasi yang dijalankan akan membawa kepada lebih banyak kejayaan. Orang ramai pula harus memberi kerjasama dengan melaporkan sebarang kegiatan yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib. Dengan itu, sekian dari kami di Bumi Penyalang. Kita bersama rakan penyampai di Kedah. Penduduk di kampung Pida 7 Jerlun berdepan dengan masalah tekanan air rendah sejak hampir 30 tahun lalu. Masalah berkenaan kian meruncing sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ikuti laporan Fakrul Razi Ismail. Kampung Pida 7 mempunyai lebih 90 buah rumah dengan setiap rumah mempunyai penghuni secara purata 5 orang. Menurut penduduk, masalah ketiadaan bekalan air paip di kawasan ini berlaku hampir setiap hari. Mereka hanya memperoleh bekalan air paip pada waktu tertentu sahaja, sekaligus menyukarkan urusan seharian mereka. Kita masalah kat sini bila air tu selalu slow, kita nak mandi pun susah pagi-pagi nak pergi kerja kan. Lepas tu nak basuh baju lagi, macam-macam lah hal yang rutin harian kita tu tergendala lah kan. Apa-apa pun nak kena buat tunggu malam tu. Air memang kita nak guna hari-hari. Ya, kalau macam elektrik tu siang kurang lagi sikit kita guna kan. Ya, macam air tu nak basuh, nak mandi, nak cuci baju. Jadi macam-macam lah. Air memanglah satu keperluan kan. Jadi keadaan lebih buruk ketika tiba musim cuti sekolah apabila banyak majlis kenduri kahwin diadakan menyebabkan penggunaan air semakin meningkat. Mereka terpaksa mendapatkan bekalan air paip yang agak perlahan untuk membasuh makanan dan peralatan yang digunakan semasa majlis tersebut. Masalah tersebut telah diajukan kepada pihak bertanggungjawab. Harapan saya kalau boleh nak buat pergi ni sikit lah, deras sikit lah, laju sikit lah. Yang betul lah keadaan macam orang kampung kan. Mandi susah. Tukuh kita tahan dalam macam dalam kolah-kolah lambat juga air nak. Minta pihak atasan lah tanggungjawab mai tengoklah masalah air ni kan. Saya penduduk kampung ni nak guna air lah. Yang anak ramai tu lagi perlulah. Sementara itu, tinjauan kami mendapati projek bekalan air luar bandar BALB oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKRW iaitu memasang paip besi di kawasan ini telah dilakukan pada tahun 2011. Namun masalah tekanan air rendah masih gagal diatasi sepenuhnya. Masalah tekanan air rendah yang dihadapi penduduk kampung Pida 7 akan kami ajukan kepada pihak bertanggungjawab dalam tempoh terdekat. Biarpun paip baru telah dipasang, namun masalah tersebut terus berlaku. Barangkali sudah sampai masanya satu mekanisme baru yang lebih efektif dikaji semula sesuai dengan geografi kawasan setempat. Kesabaran ada hadnya. Jelas isu ini perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan negeri. Sekian laporan dari Kedah. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi, pengekalan akta hasutan dapat reaksi positif ramai. Tauke antara 10 ditahan polis berkaitan judi haram.
Dan juga 2 mayat ditemui terapung di Sungai Kulim. Baik, sekian Nasional 5 untuk petang ini. Selepas ini, Best 5.10 akan menyusul bersama Redwin. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Terima kasih Hisham dan Farhatul. Sekali lagi bersama dengan saya, Reni Robin, Best 5.10, 6 petang ini. Pelbagai bentuk latihan dan program motivasi diperkenalkan bagi melahirkan lebih ramai usahawan wanita yang berdaya saing dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim selepas melawat Maha 2014 berkata, melalui program yang dijalankan, para usahawan dapat berkongsi ilmu dan membimbing antara satu sama lain. Ini seterusnya menggalakkan kaum wanita untuk berdikari dan kukuh dari segi kewangan. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA akan menjalin kerjasama dengan negara luar bagi memastikan status Langkawi Geopark dapat terus dikekalkan. Selepas merasmikan Langkawi Geofest 2014 di Laman Padi, Ketua Pegawai Eksekutif LADA Tan Sri Khalid Ramli berkata, jaringan dengan negara Asia penting bagi membolehkan usaha menambah baik taman itu dapat dilakukan secara bersama. Pada Geofest ini, LADA berjaya menarik minat beberapa negara yang sedang membangunkan geopark mereka seperti di Satun, Thailand, Vietnam dan Jeju, Korea Selatan untuk bersama-sama berkongsi maklumat mengenai geopark. Langkawi disiar sebagai geopark pada Mei 2006 dan mendapat pengiktirafan sebagai sebuah geopark global oleh Global Geoparks Network dan disokong UNESCO pada Jun 2007. Perkhidmatan kereta api funikular Bukit Bendera akan ditutup selama seminggu mulai 12 Januari hingga 18 Januari 2015 bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Perkhidmatan akan disambung semula pada 19 Januari nanti dan pengunjung boleh menggunakan laluan alternatif menerusi laluan jeep, kebun bunga atau laluan mendaki sedia ada untuk ke puncak bukit. Maklumat lanjut perkhidmatan boleh dilayari di laman www.penanghill.gov.my. Syarikat Bekalan Air Selangor sendirian berhad memperkenalkan perkhidmatan My Syabas, perkhidmatan maklumat pengguna yang boleh diakses melalui telefon pintar mudah alih. Inovasi baru ini membolehkan pengguna mendapatkan informasi dan maklumat perkhidmatan air dengan kadar segera kerana ia boleh diakses bila-bila masa atau di mana sahaja menggunakan pengguna berada. Aplikasi My Syabas boleh dimuat turun secara percuma melalui Google Play Store bagi yang menggunakan peranti Android. Pertubuhan negara-negara pengeksport minyak OPEC sepakat untuk mengekalkan tahap pengeluaran minyak walaupun harga minyak mentah jatuh ke tahap paling rendah. Pemimpin 12 negara anggota bersetuju untuk mengekalkan tahap pengeluaran sebanyak 30 juta tong sehari yang dipersetujui pada 2011. Demikian menurut Setiausaha Agung OPEC Abdullah El Badri selepas satu persidangan di Vienna, Austria. Harga minyak mentah dunia jatuh ke paras $74, paras terendah sejak September 2010. Badan Perundangan Tentera Thailand hari ini memulakan prosiding pendakwaan ke atas bekas Perdana Menteri Thailand yang digulingkan Yingluck Shinawatra. Ini berhubung salah laku dan kegagalannya mengendalikan program subsidi beras yang mengalami kerugian pada petani di negara itu. Mahkamah Perlembagaan Thailand menetapkan 9 Januari ini untuk permulaan tarikh perbicaraan. Keputusan memperlihatkan pemerintahan junta tentera secara rasmi dikenali sebagai Majlis Keamanan dan Ketenterawan Awam NCPO semakin berjaya untuk menghapuskan pengaruh Yingluck dan abangnya bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Yingluck dipecat oleh Mahkamah Negara itu pada Mei lalu. 3 militan Taliban terbunuh malam tadi ketika mereka melancarkan serangan di sebuah kawasan kediaman dan kedutaan asing di Kabul, Afghanistan. Menurut saksi kejadian, beberapa letupan dan tembakan berlaku sehingga menggegarkan kawasan sasaran yang turut dihuni beberapa pegawai kanan kerajaan Afghanistan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Ayub Salangi mengesahkan 2 pejuang Taliban dibunuh oleh pengawal keselamatan sementara seorang lagi meletupkan diri. Seorang pengawal keselamatan dan Taliban mengaku bertanggungjawab ke atas serangan itu.